Dalam ayat 6, ayat 164 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini ayat daripada surah Ali Imran 164, iaitu Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah kata sesungguhnya Allah telah memberi suatu nikmat yang paling besar kepada orang-orang yang beriman. Ini Allah guna bahasa ni. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi satu anugerah yang paling besar kepada orang-orang yang beriman. Anugerah yang paling besar itu, mafhum dia, nikmat yang paling besar. Apa dia nikmat yang paling besar yang Allah bagi ke kita? Idz ba'atsa fihim rasulan. Nikmat yang paling besar ialah Allah bangkitkan di kalangan manusia ini seorang rasul. Allahu akbar. Hak inilah ikhwan wa akhwat, mana-mana kita pergi, kita kata rasul itu satu nikmat daripada Allah, satu nikmat. Maka kita hadut mengaji Quran, hadut mengaji hadis ni, kena rasa dalam hati dia adalah nikmat. Dia bukan satu ilmu, dia adalah satu nikmat. Artinya kalau ada orang tidak dapat nikmat, dia rugi. Dia rugi. Makan itu nikmat, minum itu nikmat, sihat itu nikmat, tetapi Allah meletakkan nikmat yang paling besar, lebih daripada nikmat makan dan minum. Idz ba'asa fihim rasulan. Rasul itu datang, nikmat besar. Berkali-kali kita bagi contoh yang takkan jemu kita bagi. Apa dia? Kita makan, kita minum, duit, ringgit, harta benda, dia berfungsi ada hari tertentu, masa tertentu. Kita tidur, duit hilang, nikmat. Kita sakit, makan hilang, nikmat. Lebih-lebih kita mati, itu sesembang. Kita mati, berah itu sekampit, segoni, apa nikmat kat kita? Kita masuk dalam kubur, bertemu dengan Allah. Orang bawa berah, bukan kata 1 kilo, bawa lori, bawa berah 1 tan. Apa manfaat dia kat kita? Tapi masa kita hidup, dia nikmat, dia rezeki Allah. Tetapi bila kita sebut nikmat Rasul, dia berfungsi masa hidup, berfungsi dalam kubur, berfungsi di mahsyar, berfungsi menentukan kita masuk syurga ataupun neraka. Dia tak ada dead expired. Dia mengatasi segala nikmat. Kerana itu kalau Allah bagi kita makan, Allah bagi kita minum, Allah bagi kita sihat, belum apa-apa lagi. Itu lebih baik daripada Tuhan tak bagi makan saja. Itu lebih baik daripada Tuhan tak bagi sihat sahaja. Tetapi suatu orang Islam yang sihat, satu orang Islam yang ada nikmat makan minum, dengan satu orang kafir yang sihat yang ada nikmat makan minum, tapi dua-dua tak kena Rasul. Apa perbezaan dia secara zahirnya? Pasal itu bila kita duk mengaji Quran, kita duk mengaji hadis, kita duk kenal satu, dia kena ada rasa kuat dalam hati kita ni. Ya Allah, aku dapat nikmat yang cukup besar ni. Masuk dalam kubur besok, dia tanya kita, man rabbuka wa man nabiyuka. Itu nikmat yang besar. Maka Allah tekankan dalam ayat ini. Allah kata, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Maka rasanya ayat ini, orang beriman ni, hak duk mengaji ni, kena ingatlah ayat ini. Balik Ali Imran 164. Kena tengok ayat ini sebagai hujah kita. Sebagai hujah. Hujah pada diri kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah kata demi sesungguhnya
Allah telah beri satu kurnia yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Allah bangkitkan rasul daripada kalangan mereka. Di mana nikmat rasul itu? Yatlu alaihim ayatihi. Allah. Rasul mencelikkan kita tentang ayat-ayat Allah. Ramai orang nak beriman pada Allah, jalan mereka salah. Orang Hindu nak beriman kepada Allah, Kristian nak beriman kepada Allah, Yahudi Nasara nak beriman pada Allah, jalan mereka salah. Kita dapat nikmat. Nikmat apa? Bila kita nak beriman pada Allah, yatlu alaihim ayatihi. Rasul datang, dia membaca pada kita ayat Allah. Bagaimana nak beriman pada Allah? Itu nikmat. Kita baca Quran, kita tak kosong. Bahkan setiap ayat Quran yang kita lalui itu, Rasul telah memberi tafsiran dia. Para sahabat anak didik Rasul telah memberi tafsiran dia. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah. Tak cukup takat tu, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Ayat yang dibaca itu sifat dia mutahharah, membersih. Pasal itu sunnah dinamakan sunnah mutahharah, sunnah yang bersih, sunnah yang suci bersih. Tak ada campur tangan sesiapa. Sampai Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Bersih, mutahharah. Dia tak perlu ambil jalan orang lain. Jalan Rasul ini jalan yang wa yuzakkihim, membersihkan jiwa. Ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah. Rasul datang mengalimkan kita apakah makna Al-Quran, Al-Kitab, wal hikmah, dan apakah makna al-hikmah. Apa dia al-hikmah? Al-hikmah itu sunnah dia. Kita tak perlu membentuk sunnah, kita tak perlu membentuk satu operasi baru, kita tak perlu membentuk satu kefahaman baru. Al-Kitab di sisinya ada al-hikmah. Imam Asy-Syafi'i menyebut dalam tafsir, kesemua ayat-ayat Quran yang menyebut al-hikmah maksudnya as-sunnah. Maka Rasul datang, dia mengajar kepada kita, dia mengalimkan, bukan sekadar baca bagi dengar, bersih hati. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia alimkan kita, dia ilmukan kita, dia fahamkan kita makna al-kitab dan al-hikmah. Sebab kalau ini semua Rasul tidak buat, maka Allah kata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum Rasul datang membacakan ayat Allah, membersihkan jiwa insan, memberi ilmu tentang Alkitab dan As-Sunnah, insan dalam kesesatan yang sangat jelas. Faham daripada ayat ini. Wa in kanu min qablu, sebelum mereka tahu tentang makna Alkitab dan As-Sunnah, bagaimana kehidupan mereka? Fi dhalalin mubin, mereka sesat. Allah. Mana ikhwan, mana ada hujah yang paling besar dalam dunia melainkan hujah Al-Quran dan Alkitab. Quran yang kita baca ini, Alkitab ini hujah. Mari kita repeat ayat ni lagi sekali supaya kita faham di hujung itu apa Allah nak bagi tahu. Wa in kanu min qablu, sebelum ini, sebelum apa? Sebelum dibangkitkan Rasul, sebelum Rasul membaca Alkitab, sebelum Rasul membersihkan jiwa mereka, sebelum Rasul mengalimkan mereka Alkitab dan As-Sunnah, sebelum mereka kenal makna kitab dan sunnah, seluruh hidup mereka fi dhalalim mubin, sesat. Jadi siapakah berani datang ke hadapan di tengah-tengah pentas dunia ini, berani menyatakan kami tidak sesat sedangkan kami tidak ikut kitab dan As-Sunnah? Siapa berani mendakwa demikian? Dan siapa berani mendakwa mengikut Alkitab dan As-Sunnah itu sesat? Siapa berani mendakwa demikian? Ayat ini menyatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan ini ada kena mengena dengan satu postmortem yang kita kena buat. Sebelum kita mengenal Alkitab, sebelum kita mengenal Al-Hikmah As-Sunnah, semua amalan kita bukan di atas Alkitab dan As-Sunnah, maka timbangannya ialah dhalalin mubin. Semuanya kita buat. Setelah kita mengenal Alkitab dan As-Sunnah, Quran menyatakan
Setelah mereka mengenal, mereka mendapat satu nikmat yang besar daripada Allah. Allah. Apa yang kita nak kena buat bila kita membaca ayat seperti ini? Kita kena tadah tangan, ya Allah, kekalkanlah kami dalam nikmat sunnah, ya Allah. Matikanlah kami dalam nikmat sunnah, ya Allah. Sebab Allah dah sebut dah dalam ayat ini, kalau tidak mengenal Alkitab dan Al-Hikmah, fi dhalalim mubin, kita dalam kesesatan yang sangat nyata. Jadi ayat ini Ali Imran 164, semua orang yang mengaji ini kena reti. Pasal apa? Dia adalah benteng kita. Kalau orang tanya kat kita, ni hampa duk pergi mengaji siang malam pagi petang, hampa mengaji apa? Ada hak jenis mengkak ni nak tanya lagu tu, ada. Apa yang hampa pergi mengaji ni? Kita tak mengaji Quran dan Sunnah. Kami duk mengaji ni apa dia? Bukan Quran dan Sunnah kah? Dia marah kita. Kami duk mengaji ni bukan Quran dan Sunnah. Tak, tidak menafikan. Cuma kami nak membaca Al-Quran dan Sunnah, Sunnah yang jelas, Sunnah yang wadah, jelas, bukan Sunnah yang samak-samak. Kita nak sesuatu yang jelas. Apa yang Nabi sebut, apa yang Quran sebut pada Nabi dan Nabi syarah kepada kita, itu nak ambil. Awak kami duk ajak ni bukan Nabi sebut kah? Tak kata lagu tu. Tak kata lagu tu. Cuma ini kami nak ambil, jalan ini kami nak ambil. Kerana Al-Quran menyatakan kalau tidak ada Al-Kitab dan Al-Hikmah, Quran menyatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Semua kehidupan sebelum kita faham Quran dan Sunnah, kehidupan itu lebih cenderung kepada kesesatan. Allahu Akbar. Abu Zar Al-Ghifari dalam hadis sahih riwayat daripada At-Tabrani, setelah dia membaca ayat ini, dia kata, tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa huwa yazkuru lana minhu ilman. Subhanallah. Bila dia baca ayat tadi 164 Ali Imran, Abu Zar kata, dia kata, tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah meninggalkan kami. Artinya Rasulullah telah ajak kepada kami. Wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa huwa yazkuru lana minhu ilman. Apa yang Nabi tinggal pada kami, tidaklah seekor burung yang bila burung tu terbang, dia membalik-balikkan kedua sayap dia di udara, melainkan pasal apa dia balik sayap dia terbang, dia berkepak dua ke atas, dua ke bawah. Nabi tinggal kami dalam keadaan bila burung tu terbang, dia duk kepak dua sayap. Dia kepak dua sayap tu pasal apa? Nabi dah terang dah pada kami. Subhanallah. Artinya Abu Zar nak beritahu apa? Daripada ilmu keduniaan sampai ilmu akhirat, tak ada yang Nabi tinggalkan kami, melainkan semua baginda tinggalkan terus kepada kami. Teringat kita perkataan Imam Malik. Bila orang tanya pada Imam Malik, apa orang tanya pada Imam Malik? Orang kata, wahai Imam Malik, akidah, macam mana nak faham akidah? Nak faham akidah macam mana? Pasal zaman Imam Malik kita tahu, zaman ilmu kalam mula menyerang. Zaman akal didahulukan dalam perbahasan perbahasan tauhid. Apa Imam Malik kata? Hang tanya kat aku macam mana itu tauhid, hang tanya kat aku. Sedangkan hang sendiri tahu bab yang paling rendah, iaitu bab istinja pun Nabi telah ajak. Kenapa hang tanya kat aku bab tauhid? Kalau bab istinja Nabi boleh ajak, bab tauhid Nabi tak ajak. Lebih besar daripada istinja apa dia? Tauhid. Hang tanya kat aku ni seolah-olah hang minta aku ajak dekat hang bab tauhid, tapi hang mengaji bab istinja kat aku, hang tanya kat aku Nabi istinja aku mana? Tapi bila hang mengaji tauhid dengan aku, hang tanya pandangan aku tentang tauhid, hang tak tanya Nabi ajak lagu mana? Imam Malik kata hang keluar daripada majlis aku.
Itu prinsipnya. Tidak ada satu ilmu yang Nabi tinggal, melainkan semua dia ajak kepada kita. Demikian juga Abu Zar radhiyallahu anhu, dia menyatakan, apa dia kata? Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa waqad buyyina lakum. Apa kata Abu Zar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah. Tidak ada satu benda yang boleh mendekatkan kita kepada syurga. Wa yuba'idu minan nar, dan tidak ada satu benda yang menjauhkan kita daripada neraka illa waqad buyyina lakum, melainkan semua Nabi telah ajak kepada hampa semua. Allahu akbar. Ini saya baca tujuannya nak beritahu ke diri saya dan kita semua bahawa kita tak perlu benda lain. Kita tak payah ambil benda lain. Dalam masalah bersih hati, dalam masalah sembahyang, dalam masalah puasa, dalam masalah hidup, dalam masalah nak faham apapun hak nama dia agama, kita tak perlu benda lain. Kita ada sunnah Rasulullah, kita ada Alkitab, dan kita ada As-Sunnah. Kita tak perlu dah benda lain. Pasal mengikut dua benda ini, Allah jamin kepada kita hidayah. Kita tak ikut dua benda ni, Allah jamin kepada kita kesesatan. Jadi yang kita kena pupuk, yang kita kena pujuk dalam hati kita ni, yang kita kena tanam dalam hati kita ini, apa dia? Jalan yang kita tempuh ini jalan yang sangat benar. Itu je. Betul dah jalan kita ni. Jalan Quran, jalan sunnah, jalan benar. Di mana kita salah? Kita tak salah kat mana? Saya bagi satu contoh, masalah. Kita baca Quran. Kita bila baca Quran, kita bercakap tentang satu kisah yang Quran cakap, macam Quran cakap. Lebih dak, kurang dak, takat tu. Masalah apa dia? Petik satu ayat tentang walaqad ataina luqmanal hikmata an yashkur lillah. Allah beri hikmah kepada Luqman. Kita ambil Quran sebagai pedoman, ambil sunnah sebagai pedoman. Mari kita bercakap ayat itu. Apa bimbingan kita? Quran cerita macam mana? Quran kata walaqad ataina luqmanal hikmah. Luqman itu al-hikmah. Al-hikmah apa dia? Dia ni bijaksana, dia ni pintar, dia ni orang yang cerdik. Cerdik dia macam mana? Quran cerita step-step yang dia bagi tarbiyah kepada anak-anak dia. Bila datang hadis Nabi mengupas soal Luqman, Nabi kata, ingat tak apa Luqman kata pada anak dia? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmul azim. Bila Nabi kata siapa yang pernah buat zalim, dia tak masuk syurga. Siapa pernah buat zalim, dia tak masuk syurga. Maka sahabat pakak-pakak takut nah. Sahabat kata, di kalangan kami ni ya Rasulullah, mana orang tak zalim? Di kalangan kami ni mana yang tak zalim? Semua ada kes kezaliman belakang ni. Minum arak, bunuh orang, berkelahi, biasa ni. Maka Nabi kata, bukan maksud aku macam tu. Zalim yang aku maksud ni bukan zalim yang hampa faham. Tapi zalim yang aku maksud ni seperti Luqman berkata kepada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmul azim. Wahai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah. Syirik itu kezaliman yang besar. Artinya zalim yang Nabi kata tak masuk syurga tu adalah syirik. Bila Nabi kupas, Nabi cakap macam tu pasal Luqman. Kita berada di atas jalan yang benar. Apa dia? Bila kita cerita pasal Luqman, kita cerita macam tu. Lebih dah, kurang dah. Tak tahu sahabat kita mai kata, sebenarnya Luqman ni orang Afrika. Luqman ni bibir mulut dia tebal. Luqman ni kulit hitam. Kita kata wallahu alam. Kerana Nabi tak pernah bagi tahu Luqman tu orang Afrika. Siapa yang beritahu Luqman orang Afrika? Ini kisah tambah-tambahan. Bukan daripada Nabi dan para sahabat, daripada orang lain. Menerima dan menolak hak kita. Tapi kalau kita nak tolak, kita kata aku tak mau tahu dia Afrika ke dia mana, aku tak mau tahu. Tapi aku nak bercakap Luqman macam Quran cakap. Itu yang paling benar. Cukup mah berhenti dekat tu. Benarlah kita. Orang nak kata
apa cerita Luqman pendek sangat. Orang cerita 2-3 hari, hang cerita 2 minit. Lah 2 minit lagu mana? Takat tu yang Nabi beritahu. Kalau kita boleh bercakap belaing, orang kata kita pandai, tetapi kita di atas jalan yang tak benar. Kita di atas jalan yang tak betul. Masalah kita baca surah Yasin. Surah Yasin menceritakan ada satu qaryah dihantar 3 nabi. Mereka buat pemberontakan pada 3 nabi. Dihantar seorang waja'a min aqsal Madinah. Seorang rajul daripada bandar turun main mempertahankan nabi itu, dan rajul itu dibunuh. Quran tak bagi tahu negeri mana, nama rajul tu Quran tak bagi tahu. Kita kata dahulunya ada satu qaryah, wadrib lahum mathalan qaryah. Beri contoh satu negeri. Negeri itu datang 3 rasul. Kemudian datang waja'a min aqsal Madinah, datang seorang rajul daripada satu tempat mempertahankan nabi, 3 nabi depa bunuh, dan rajul ini pun depa bunuh. Maka kita kata bandar itu telah diturun balak oleh Allah Ta'ala dengan satu balaknya sangat ngeri. Orang kata negeri mana? Kita kata wallahu alam, kami tak tahu negeri mana, pasal Quran tak bagi tahu. Ada orang kata Pompei, kita kata wallahu alam, mungkin ya, mungkin tidak, pasal tidak ada karinah daripada Quran. Yang pentingnya Quran bukan buku cerita. Yang pentingnya Quran nak menyuruh kita mengambil iktibar. Kita ambillah iktibar. Maka bila kita cerita satu benda bersesuaian dengan cara Nabi dan cara Al-Quran, jalan kita itu jalan yang benar. Walaupun dengar pendek, dengar tak sedap, dengar tak panjang, dengar tak boleh buat jilid 1, jilid 2, jilid 3, kosong sangat dengar. Dengar jenis nasi tambah, rabu tambah ni, oi, sedap. Sedap. Dengar cerita sedap. Orang boleh cerita tentang Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ini satu orang yang tinggi lampai. Umar Al-Khattab ini botak kepala. Itu bukan Umar Al-Khattab, itu Umar Rajak. Tidak ada riwayat daripada yang boleh kita terima Umar itu botak kepala. Ada orang kata botak kepala ni sunnah Sayyidina Umar tu, saya botak kepala. Masalah. Itu tak betul. Itu tidak betul. Umar macam mana? Habis tinggi kita nak tahu, kita baca Siyar Alam An-Nubala Samsuddin Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi. Habis tinggi kita baca Bidayah wa Nihayah Al-Hafiz Ibnu Katsir. Takat tu je cerita. Dia lahir bila, dia mati bila, keturunan dia mengikut mana, bagaimana ada satu peristiwa yang buat hati dia terbuka nak masuk Islam. Takat tu. Botak kepala, misai boleh sintir hujung, itu bukan Umar Al-Khattab. Itu semua gambar Hindu. Gambar Hindu betul, hero boleh buat misai lagu tu. Jadi kisah-kisah seperti itu tak perlu. Perwatakan Umar, muka Umar, tinggi lampai Umar, itu tidak perlu. Itu semua tak perlu. Kenapa tak perlu? Yang perlunya di akhir zaman ini ialah keberanian Umar, keadilan Umar, bagaimana teguh dan kuatnya hati Umar berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah. Itu penting. Kita bukan nak meniru personality, kita bukan nak tiru tubuh badan, kita nak tiru hakikat kehidupan. Di akhir zaman hari ini, kalau kita orang kata Rasulullah itu rambut dia hitam lekat, tak mampu kita nak tiru. Kita ni ada penyakit macam-macam, 40 pun dah berubat dah, 42 kena dah, gout kena, macam-macam kena. Tambah macam ustaz ni, mai bulan puasa tak mengajak sebulan, turunlah sikit badan. Lepas tu pakat duk naik nanti mampu ngayak 13 tu ya. Macam mana nak tiru Rasulullah yang kata dada Rasulullah dengan perut dia sama? Tak mungkin. Bukan saya kata mustahil, saya kata hampir tidak mungkin. Janggut Rasulullah, kemampuan kita takat mana janggut kita boleh simpan. Tafadhal, silakan. Yang kita nak tiru apa dia? Semangat beragama ini, keyakinan, kejujuran dalam beragama ni. Tak boleh ada istilah nasi tambah dalam agama. Keikhlasan kita, kebenaran kita, hati budi kita ni menerima sebenar-benarnya ajaran Allah dan Rasul, simpan dalam hati. Hatu kita nak tiru. Hatu penting, hatu prinsip. Kalau Nabi pakai jubah kita nak tiru itu, hampir tak boleh tiru. Doktor Nabi klinik hospital bedah orang pakai jubah macam mana?
Potong perut orang, serban jatuh, tarik naik atas pula. Je ujung serban masuk dalam perut kawan tu. Tidak. Tapi apanya lebih penting daripada tu? Al-Quran dan As-Sunnah itu mesti kita ambil sebagai pedoman hidup kita. Lain semua kita tak mau. Ikhwan wa akhwat a'azzakumullah, hak tu kita ambil, kita simpan dalam hati kita. Rasulullah ini tak ada tolak banding. Meninggalkan sunnah Rasulullah mewajibkan kesesatan. Ikut sunnah Rasulullah syarat untuk dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala.